Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Hidayat lah. Okey. Sebagai assistant unit leader di dalam RGG Group lah. Okey. Dan juga sebagai founder kepala DH Million Group, insyaAllah. Hari ini saya akan explain dan ajar sikit pengenalan takaful. Okey. So, selamat datang kepada semua yang baru berkecimpung dalam bidang takaful dan juga yang nak cari side income di dalam bidang ni. InsyaAllah, kalau korang buat betul-betul, Allah akan memudahkan jalan insyaAllah. Ya. Okay. So, ada ni sikit pengenalan takaful. Okay. Ramai orang tak tahu apa itu takaful actually. Ada orang ingat takaful ni bila ambil satu polisi dia cover semua. Maksud dia ambil satu polisi tu dia cover lah hibah, dia cover lah medical card, dia cover lah pampasan kematian. Tetapi tidak ya. So ini yang kita perlu terangkan kepada klien. Okay. So kat sini bagi saya kita ada mudah 3 konsep di mana kita ada satu perubatan lah. Satu simpanan perlindungan ataupun simpanan. Okey, simpanan. So ini 3 tunjang utama dalam takaful. Okey. So untuk perubatan ni kita ada medical card lah. Betul? Okey. Medical card. Okey. So saya terangkan sikit part medical card. Okey. Perubatan ni dia punya penerangan dia adalah kita buat gunakan konsep menyimpan lah. Simpanan. Ya. Okey, konsep simpanan. Okey. Nanti saya akan tunjukkan apa beza takaful dengan insurans kalau ada klien tanya. Saya akan cover part tu, okey. So, ni untuk perubatan kita ada medical card. Okey, medical card ni apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk dalam situasi ni dia ada sangat banyak kegunaan sebenarnya. Okey, medical card untuk cover kos perubatan. Okey, jikalau macam contoh kita nak admit di hospital, contoh kita pergi hospital kerajaan lambat kita nak tunggu. So, kita ada satu option yang lain untuk kita cepatkan proses kita dapat rawatan. Okey. So, yang ni dia cover kos perubatan bila admission lah. Kalau outpatient masuk tu rawatan kita tak admit, kita jumpa di luar. Macam contoh di kecemasan sahaja. Yang tu mungkin kena pay and claim. Okey. So, kena faham konsep medical card ni lah. Medical card ni hanya untuk cover admission, dan kalau untuk luar dia pay and claim. Okay. So admission cover kos perubatan, and then dan dia juga bagi manfaat ada kita punya medical card. Saya akan terangkan lah. Okay. Sampai habis. Okay. Untuk dalam Great Eastern dipanggil Gate B lah kita. Okay. Panggil dalam Gate B, dan kita punya ni dia panggil Gate B lah. Okey. Gate B, medical card. Di dalam Gate B medical card ni kita perlu tahu ada 2 medical card yang utama lah. Satu dia panggil stand alone. Satu dia panggil Evo Med Card. Okey. Okay. So ni saya akan terangkan part by part lah, sebab nanti nak cover semua kali panjang video. So part ni saya akan cover bahagian medical card. Okey, bila kita bahagi pada 3 ni, so ni penerangan untuk medical card. Okey. Apa kelebihan, apa beza stand alone dengan
Evo Makeup Card. Satu, yang ni caruman fix. Caruman berubah. Dipanggil step up. Di mana setiap 5 tahun caruman akan meningkat. Okey. Yang ni caruman fix. Okey, maksud dia waktu dia ambil tu dia bayar 100 ataupun 200 sampailah umur katakan cover 80 tahun 70 tahun, sampai umur 70 ke 80 dia akan bayar 100 tu je. Okey, tak ada kenaikan. Okay. Apa yang kita boleh compare dengan makeup card lain adalah kita punya kekuatan caruman dia fix lah. Okey. Kenapa perlu caruman fix? Sebab untuk caruman fix, kalaulah contoh kita ambil satu makeup card yang ada berlaku kenaikan tetapi dia tak bagi notifikasi ataupun kita tak alert atas kenaikan tu. So sampai ke depan nanti makeup card kita akan naik harga tapi kita bayar amount yang 100. Tengok makeup card kita dah 200-300 dah. In the end makeup card tu akan lapse. Bila lapse tu akan bermula kosong balik dia punya waiting period. Okay, pasal waiting period pun nanti saya akan cover. So saya nak anda jelas lah. InsyaAllah. Okay. So ni saya bagi tahu perbezaan dua ni. Ada saya post dalam group lah. Cuma yang tu dia panjang sikit. So ni saya comparekan secara ringkas lah. Okay. So caruman step up. Setiap 5 tahun menaik. Ini caruman fix. Kalau stand alone ni tak ada elang watt. Yang ni ada elang watt lah. Elang watt. Okay. Dia 100 sehari ataupun 200 sehari ataupun berapa lah kita boleh pilih. Boleh tunjuk berapa yang kita nak. Okay. So lagi satu, stand alone ni medical card semata-mata. Maksudnya dia tak ada benefit lain, dia just medical card sahaja. Boleh guna untuk nak admit ward sahaja. Okay. So tetapi di dalam Evo Makeup Card ni kita ada 3-in-1. Dipanggil 3-in-1. Okay. Kemudian dia ada hibah, medical dan juga simpanan. Okay. Untuk yang ni, okay. Yang ni tak ada simpanan lah, stand alone ni. Okay. So dia just makeup card untuk guna semata-mata ni. Okey, kekurangan dia juga dia cepat lapse. Okey, jika miss payment. Kalau yang ni mungkin ambil masa dalam 3 bulan lah. 3 bulan miss atau 2 bulan berturut baru dia bagi. Dia boleh lapse potential. Untuk hidupkan balik kena bayar 3 bulan payment. Tapi rugilah bila dah lapse, kita punya waiting period akan kembali kosong. Okey. So itu untuk stand alone ni dia ada coverage hanya 200k lah. 200k coverage. Okey. Tapi kalau untuk Evo ni kita ada 100k, 200k dan juga 2 juta. Okey. 2 juta ni kita panggil VIP makeup card jugalah. Okey, sebab dia untuk VIP kita target untuk orang yang income besar sikit, sebab mostly yang ni mungkin 200-300 sebulan lah, 300.5 sampai 400 pun ada. Okey. So kita ikut kesesuaian, ikut dia punya gaji ataupun jenis pekerjaan. Okey. So kita bagi benefit sebab macam nak close case besar pun kita kena bagi dia faham lah apa beza makeup murah dengan makeup card mahal. Sebab tu kita kena tahu poin-poin ni. Kadang tu kita duk pergi murah je lah. Murah tapi dapat benefit yang kurang. Tak bagus juga, betul tak? Sebab makeup card ni kita nak kita nak guna yang patient yang Zahari Rizki tadi, dia ada disease SPD. So mak dia nak confirm ubat yang semua tadi tu dia boleh makan ke? Boleh. Boleh. Okay.
So dia ada coverage 2 juta. So apa beza? Kenapa perlu ambil yang complete? Satu dia sebab apa kita nak guna medical card ni, kita nak guna pada masa umur ke 40 ke 50 betul. Okey. 40 ke 50 ke atas lah. Sebab waktu tu potential untuk sakit sangat tinggi. So kita nak guna waktu tu. Okey. So bila dah berlaku sakit, kalau kita ambil yang murah, katakanlah dia belum dah tak mampu nak bayar. Okey. So jadi susah lah. Tapi untuk yang Evo ni dia ada satu dipanggil waiver lah. Ini tak ada waiver. Ini. Okey. Ini tak ada waiver. Ini ada waiver. Okey. Apa waiver? Ini adalah pengecualian bayaran jika terkena 45 CI ataupun penyakit kritikal. So pencarum tak perlu bayar dah lah. Tak perlu bayar medical card lagi. Dan boleh guna bergantung kepada dia punya limit tahunan lah. Boleh guna. Dan simpanan pun berjalan seperti biasa. Okay. So itu yang penting lah actually. Okay. Waiver ni sangat penting. So apa yang penting kalau saya selalu bagi point kepada klien, satu caruman tak naik, satu lagi waiver. Dua ni yang sangat penting untuk kita tengok bila ambil medical card. Ada waiver ke tak, waiver cover sakit kritikal apa semua, dan juga kenaikan caruman. Okay. So ini antara dia punya perbezaan lah antara dua plan ni. Okay. So medical card ni so korang boleh guna point ni untuk present kepada klien. Okay. So kena tahu apa perbezaan medical card yang satu ni dengan yang satu ni. Okay. So lagi satu dia punya kelebihan lagi, yang ni dia ada simpanan lah. Yang ni stand alone ni tak ada simpanan. Tak ada simpanan. Ni ada simpanan. Dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Okay. So simpanan ni contoh ada 17K, 20K, 50K. Okay. So simpanan ni yang boleh kita ambil untuk buat pembelajaran balik lah. Ataupun nak guna untuk anak sekolah, untuk saving untuk anak sekolah. So kita boleh keluarkan untuk buat hantar anak sekolah belajar ke ataupun masuk universiti. Okay. So ini lagi komprehensif lah. Dia bermaksud kita simpan satu amount tapi dapat banyak benefit. Faham? Tu yang kita tekankan. Sebab orang nak tak kita kalau kita simpan satu tempat tapi kita dapat banyak benefit. Berbanding kita simpan kat bank tapi dapat satu benefit je. Betul? So kita kena bagi idea dekat kita punya klien. Sebab tu nama kita adalah advisor, bukan agent. Okay, kalau agent dia mungkin dia nak aku suruh ambil lah. Tapi tak explain. Sebagai advisor kita kena explain kepada klien. Okay. So waiting period saya akan cover juga. Okay. Dua-dua ada waiting period lah. Ya. Waiting period medical card. Okay. Pertama accident. Dia on the spot lah. Okay. Kalau 1 bulan
1 bulan dia cover untuk demam lah. Demam, keracunan. Lepas tu ada luka ke apa. Okay. So dia ada lagi tu 4 bulan lah. 4 bulan. Mungkin jangkitan. Okay. Appendix. Lepas tu demam denggi. Okay. So 4 bulan. Dan last 2 tahun lah. Penyakit kritikal. Kritikal ni jantung, buah pinggang, lepas tu stroke, jantung, buah pinggang, stroke, liver failure ataupun kegagalan hati. Okey, dan ada banyak lagi lah. Okey. So ni kena tahu, kita kena explain kepada klien sebab nanti takut dia salah faham, terus ambil boleh guna untuk penyakit dia. Okey. So ini antara benda yang korang perlu master dalam medical card. Okey. Tahun. Okey. Lepas waiting period. Untuk medical card pula, apa yang penting lagi adalah kita gunakan medical card ni sebagai option. Okey. Kenapa reason ambil medical card? Kita kena tahu reason sebab kita nak bagi tahu kenapa dia perlu ambil medical card. Okey. Kalau kita pun tak tahu kenapa dia perlu ambil medical card, macam mana kita nak bagi tahu dia? Betul? Okey. So, reason untuk ambil medical card adalah satu yang paling utama adalah kita ada option. Di mana kalau kita ada option, contoh kita masuk kerajaan, lambat kan? Mungkin lambat, mungkin cepat. Okay. So, kita boleh buat ke swasta. Untuk lagi cepat kan? Proses macam pembedahan ke apa, dia akan lagi cepat di swasta lah. Okay. Dua option, satu lagi selesa lah. Okay. Kita dah bekerja lama apa semua, takkan kita nak duduk tempat yang tak selesa, betul? Bila tak selesa, contoh duduk seorang katil macam ni. Okay. Di kerajaan. Okay. Mungkin kelas ke 3 kelas atau 4 lah. Okay. So ini swasta. Swasta you boleh dapat bilik seorang. Okay. Boleh family tunggulah. Tunggu. Okay, ini swasta. Okay. So bila satu selesa, 3 iaitu selamatkan simpanan. Macam mana dia selamatkan simpanan? Contoh, seorang ni dia menyimpan 200 sebulan per month. Okay. So, kalau 10 tahun, mungkin dia 20k. Okay. Andai kata kalau sakit, bayangkan kalau 20k kalau sakit, agak-agak banyak ke untuk nak buat rawatan? Rasa masuk sehari, tak sampai 5 hari pun dah boleh habis 20,000 tu. Okey. Tambah kalau kena penyakit jantung ke penyakit yang kronik lah. Ya. Okey. Okey, so selamatkan simpanan. Okay, contoh kalau dia simpan di medical card, dia simpan 200 sebulan, dia dah dapat coverage dana 200k.
ataupun 2 juta. Okay. So kalau ada coverage ni, dia perlu tak usik simpanan dia. So tak perlu kan. Okay. So bila tak perlu usik simpanan dia, so simpanan dia boleh guna untuk dia punya daily living. Maksud nak beli makanan, nak beli apa untuk anak-anak, apa, okay. So tak perlu kacau. Okay. Sebab tu ada satu saya kata, kalau tak ada muka kad, kalau sakit boleh jatuh bankrupt. Sebab kemungkinan kita akan jual semua aset-aset untuk kita cover kos penyakit. Waktu tak sakit mungkinlah boleh cakap. Tapi kalau sakit memang kita akan terfikir, aku nak let go semua, let go. Sampai tak ada apa nak let go apa lagi, betul tak? So why not kita ada satu simpanan yang ada dana sebanyak 200,000 ataupun 2 juta lah. Okay. Kalau dia ada bajet 200,000 pun still okay lah. At least ada. Kalau paling bagus 2 juta lah. Untuk yang berkemampuan. Okay. So 4. Lagi satu. 4 ni. Kita bagi 4 poin je yang penting, yang boleh membuatkan dia trigger ataupun rasa kad ni sangat penting. Okay. Satu lagi. Option selesa, selamatkan simpanan. Dan juga lagi satu, ada banyak benefit lah. Benefit. Okay. Kalau bank dengan takaful, simpan dekat bank, dapat simpanan je. Tapi simpan kat takaful, dapat perubatan, simpanan, pampasan. Okey. Simpanan, pampasan. Pampasan. Lepas tu dapat lagi khairat kematian. Waiver. Dan juga lagi satu dia ada, dia panggil allowance ward lah. Dapat allowance lagi jika dimasukkan kat ward. Okay. So lumayan kan. Simpan ni dapat 1, ni dapat 5 benefit. 5. Kalau korang nak pilih yang mana, nak simpan kat tempat yang mana, mesti tak simpan tempat yang dapat banyak benefit, betul. So untuk simpan dapat banyak benefit lah, takaful lah yang paling betul. Okay. Sebab takaful ni salah satu instrumen simpanan yang selamatkan keuangan yang kita ada. Okay. So saya rasa setakat tu saya punya penerangan. So nanti saya akan pergi ke next part, di mana part perlindungan. Okay. So perlindungan tu, yang itu kita akan cerita konsep dia jugalah. Okay. So ni sedikit pengenalan untuk medical card. So at least korang boleh ambil point. Kalau tak faham boleh tanya saya. Okay. Kalau ada soalan daripada klien, boleh je direct tanya saya, tak ada masalah. Jangan segan, jangan malu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bantu orang, sama-sama kita bagi manfaat kepada orang, sama-sama kita sebarkan dakwah takaful ni, insyaAllah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi dan juga kita bersambung di part yang kedua, insyaAllah. Assalamualaikum.